Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi ini kita, iaitu sesi kali pertama kita berjumpa di alam maya. Saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang kelebihan Al-Quran. Sama ada kelebihan membaca dan begitu juga kelebihan Al-Quran itu sendiri. Tuntutan membaca Al-Quran kepada kaum muslimin dan muslimat adalah sangat-sangat dituntut, hingga kan Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan kitab. Innal ladzina yatluna kitaballah, kitaballah. Maksudnya iaitu Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran perkataan kitab terlalu banyak. Tidak semua perkataan kitab itu bermaksud Al-Quran. Terdapat juga kitab dengan maksud kitab amal, kitab Lauh Mahfuz, kitab-kitab yang lain dan sebagainya. Oleh itu, untuk memahami teks nas ayat Al-Quran, kita perlu pertama melihat terjemahan, kemudian melihat tafsir. Tidak memadai hanya melihat terjemahan saja. Okey. Baginda SAW pernah bersabda, iaitu dalam sebuah hadis yang dimuatkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, iaitu kitab hasil tulisan Imam An-Nawawi yang memazhab Syafi'i. Hadis iaitu yang diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Dalam hadis yang lain juga, baginda bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana aw 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah yang belajar ataupun yang mengajar. Jadi kedua-duanya ada, dan belajar dan mengajar, ataupun belajar atau yang mengajar. Jadi kedua-duanya, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Itulah sebab baik kita. Tidak cukup memadai kita membaca Al-Quran. Seterusnya kita hendaklah cuba sedaya upaya memahami dan beramal. Ya. Untuk itu, sebelum saya menyentuh tentang amalan, baik saya mulakan dengan kelebihan atau keutamaan membaca Al-Quran. Ada dua bait rangkap syair qasidah yang ditulis oleh Ibnu Al-Jazari di dalam matanya Al-Jazariyah, yang berbunyi, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ani asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza ilaina wasala. Terjemahan dia, hendaklah kita membaca Al-Quran dengan tajwid, dan sesiapa yang meninggalkannya adalah asimu, dosa. Ya, oleh itu membaca Al-Quran wajib dengan tajwid. Kemudian sebab apa berdosa? Sebab wahakaza ilaina wasala, sebab sampai kepada kita lah ia diturunkan. Maknanya bacaannya sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil bacaan daripada malaikat, bertajwid, dan malaikat menyampaikan kepada sahabat juga bertajwid, sama seperti baginda dapat dengan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian sahabat-sahabat mengajar sahabat-sahabat yang lain pun begitu juga. Kemudian sahabat mengajar tabi'in hinggalah zaman sekarang, hinggalah kiamat, begitu juga. Tajwid tidak boleh diubah-ubah. Kemudian ada mungkin di kalangan kita ada yang membaca dengan lancar ataupun tidak. Pastinya ada, ya. Sebelum kita membaca dengan lancar, sudah pasti kita akan membaca dengan tersangkut-sangkut. Mungkin masa kita sekolah rendah, sekolah menengah,
Ya, sekarang ni kita mungkin alhamdulillah telah lancar sebab kita baca selalu. Dahulu kita mungkin tersangkut-sangkut, ataupun ada di kalangan kita umur dah 30, 40, 50, 60, mungkin 80, 90 tak pandai membaca ataupun tersangkut-sangkut. Walau bagaimanapun tetap usaha, tetap usaha. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, iaitu hadis ini menceritakan tentang kelebihan Al-Quran, dan juga terdapat juga hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah berkata, baginda bersabda, terjemahannya, sesiapa yang membaca Al-Quran dengan yatata' lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala apa? Pertama, pahala sebab dia membaca. Yang kedua, dia berusaha. Jadi terpaksa 2 kali ganda dalam satu proses, iaitu membaca dan dia berusaha, tidak give up. Mungkin ada juga kalangan kita dibagi alasan tak nak membaca sebab tak pandai, tak lancar, nak pergi kelas malu, nak pergi kelas berbayar. Ada kelas yang tak bayar, ada juga kelas yang berbayar, Walau bagaimanapun usaha tetap usaha. Walaupun kita baca tak lancar, cuba saja. Cuba baca sikit-sikit satu hari suku muka. Cuba dulu. Mungkin suku muka mengambil masa setengah jam bagi yang tak lancar. Kalau bagi yang lancar, apatah lagi yang hafiz, satu muka 1 minit saja sudah habis. Jadi saya mengalakkan kepada semua berdasarkan hadis tersebut, bacalah Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita pergi belajar. Ada kalangan kita juga yang membaca Al-Quran, tajuknya betul, dengungnya betul, panjangnya betul, 6 harakat betul, tetapi dia tidak tahu apakah nama hukum dia. Contoh, innal ladzina amanu. Bila tanya ni apa hukum, tak tahu, tapi betul bacanya. Lepas tu alladzina amanu, tu apa? Tak tahu, tapi bacanya betul, Itu alangkah baiknya jika dia itu pergi belajar dan kemudian membaca dengan ilmu yang dia belajar, lebih mantap, berbanding baca betul tapi baca tak tahu nama-nama hukum. Lebih baik beramal dengan apa yang kita belajar, itu lebih afdal, lebih baik. Kemudian ada hadis lain, iaitu menceritakan tentang kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran dan kelebihan-kelebihan kepada pembacanya. Sebelum itu saya akan mengambil qasidah lagi, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, yang wafatnya dan dimakamnya di Mesir, di Jabal Muqattam, Muqattam lah, atau Muqattam, kawasan kubur, kawasan kubur, tiada kehidupan di situ, kawasan kubur saja. Sebelahnya ada masjid, dan masjid itu hanya dibuka pada hari Jumaat sahaja. Okey. Apa kata Imam Asy-Syatibi? Kata beliau, faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu kulla halin mumajjila hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taj wal hula. Iaitu terjemahannya, faya ayyuhal qari, wahai pembaca Al-Quran, peganglah Al-Quran, maksudnya baca dan beramallah dengan Al-Quran. Kelak pembaca Al-Quran itu akan mendapat satu kebaikan dan kebahagiaan. Sebab apa? Sebab di dunia dia menjaga Al-Quran dengan menjaga sebenar-benar menjaga, dengan muliakan dengan sebenar-benar kemuliaan, dan kelak nanti kedua ibu bapanya akan dipakaikan satu mahkota, minat taj wal hula. Taj iaitu mahkota, tajul hula. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya nukilkan dalam kitab Ibrazul Ma'ani, tulisan Abu Syamah, ketika beliau mensyarahkan matan ini, beliau memasukkan sepotong hadis, iaitu tentang kelebihan
mereka yang membaca Al-Quran dan menjaga Al-Quran dengan betul-betul jagaan, memuliakan Al-Quran dengan sebenar-benar memuliakan Al-Quran. Iaitu hadisnya sama seperti maksud matan tersebut, iaitu apabila seseorang itu menjaga Al-Quran dengan beramalnya, kelak ibu bapanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang cahayanya di dunia. Jadi bayangkan kita di dunia ini waktu siang panas, satu dunia boleh nampak, ya. Di kawasan sana, di Johor nampak. Kalau kawasan kita siang, Selangor siang, Perlis siang, semua siang. Apatah lagi, berdasarkan hadis tersebut, ibu bapanya akan dipakaikan satu mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya di dunia. Cuba kita bayangkan, ya. Kalau kita menjaga Al-Quran, apatah lagi menghafal Al-Quran, dengan janji baginda sallallahu alaihi wasallam ini, ibu bapa kita yang telah meninggal akan dipakaikan satu mahkota. Mak bapak ataupun ibu bapa kita di dalam alam sana terdapat lagi kawan-kawannya. Kemungkinan kawan-kawannya di sana, iaitu arwah, melihat mak bapak kita memakai satu mahkota yang cahayanya sangat putih. Lalu pasti ditanya, pasti ditanya. Cuba kita bayangkan. Kita buat andaian terdapat dialog di sana. Macam mana kau dapat ni? Macam mana dapat mahkota ni? Cahayanya sangat luar biasa. Ya, tidak mustahil. Mungkin mak bapak kita akan jawab, anak aku di dunia beramal dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Jadi beruntunglah ibu bapa yang ada anaknya menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tidak cukup menghafal, dia menghafal dan menjaga Al-Quran, ya, serta mengamalkan dengan isi-isi kandungan. Percayalah dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab Nabi tidak bersifat dengan pendusta, ya. Nabi mempunyai sifat-sifat amanah. Dan seterusnya kita menyentuh tentang kelebihan membaca Al-Quran. Kita berbalik kepada kelebihan membaca Al-Quran. Mungkin ada di kalangan kita yang segan nak belajar Al-Quran, ya, segan nak baca Al-Quran di masjid, apatah lagi yang kawasan umum, kawan kita ada pakai mic lagi segan. Jadi alternatifnya kita buat temu janji dengan ustaz tersebut, guru Al-Quran tersebut atau imam, buat personal, sama ada di rumah atau kelas khas ataupun di bilik-bilik mana-manalah, ya. Yang penting kita belajar Al-Quran. Saya ada satu kisah. Kawan saya ketika menjadi imam di salah satu masjid di Johor lah, menjadi imam, tidak lama kemudian ada jemaah telefon. Telefon, mungkin dia dapatkan nombor telefon kawan saya itu daripada imam lain lah. Ya. Tujuan dia nak belajar Al-Quran. Bila jemaah tu telefon kawan saya, dia cakap, bila kawan saya jawab salam saja, dia cakap, betul lah ini suara imam. Ya. Sebab apa dia nak belajar dengan imam? Sebab mungkin suara kawan saya itu sedap lah, sedap, tajwid semua, nak belajar Al-Quran. Rupanya kawan saya ni pun cerita, pak cik yang nak belajar ni dah tua, pakai cermin mata sangat tebal, ya, sangat tebal. Jadi dengan kelebihan kawan saya tadi tu suara sedap, boleh mendakwah jemaah tadi untuk belajar Al-Quran. Jadi sesiapa yang punya kelebihan, gunalah dalam kebaikan. Kemungkinan dengan kelebihan-kelebihan kita itu boleh jadikan asbab untuk berdakwah, ya. Kalau muazzin itu suaranya sedap, tidak mustahil ada anak-anak muda yang teringin belajar tentang azan. Kalau kita belajar ataupun membaca tahanum sedap, tidak mustahil ada anak-anak muda yang suka membaca Al-Quran. Bila belajar Al-Quran, pastinya yang disebut adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau belajarnya 1 jam, ayat Quran saja, ya, betapa banyaknya pahala yang dikurniakan. Dan untuk akhirnya, saya ingin tutup dengan sebuah hadis. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu
alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Tetapi alifun harfun. Alif satu, lam satu, mim satu, dan setiap satu itu pahalanya 10. Tu bayangkan kalau alif lam mim 3, pahalanya 10, 10, 10. Cuba kita bayangkan ulang. Berapa banyak pahala yang kita baca, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit pengusian ini mendatangkan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk semangat untuk membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Berdoalah kepada Allah SWT supaya kita ada kekuatan untuk belajar Al-Quran. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kafar dan satu wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.